Jom kita bedah bab 10. Tajuknya sangat mendalam dan mungkin terasa agak kejam tapi sangat praktikal. Jangkitan, elakkan mereka yang tidak bahagia dan sial. Infection, avoid the unhappy and unlucky. Ini huraian penuh setiap butiran dalam fail tersebut dalam bahasa yang paling mudah difahami. 1. Idea utama, emosi itu macam virus. Nasib malang dan emosi negatif sebenarnya boleh berjangkit macam penyakit. Kalau anda berkawan dengan orang yang sentiasa ditimpa masalah yang berpunca daripada sikap mereka sendiri, masalah mereka akan mula berjangkit kepada anda. Bahaya simpati. Anda mungkin rasa mahu menolong orang yang tengah lemas dalam masalah, tapi hakikatnya anda hanya akan ditarik sekali ke dasar laut. Kesan osmosis, secara tidak sedar, sikap, pemikiran dan nasib buruk orang di sekeliling anda akan meresap masuk ke dalam hidup anda. 2. Kisah sejarah Lola Montez, wanita pembawa sial. Teks ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Mary Gilbert yang menukar namanya kepada Lola Montez. Dia seorang yang cantik tetapi mempunyai aura yang memusnahkan sesiapa sahaja yang dekat dengannya. Mangsa 1, Dujaria, seorang pemilik akhbar yang kaya di Paris. Selepas berkawan dengan Lola, dia mula bergaduh dengan rakan-rakan, hilang tumpuan kerja dan akhirnya mati dalam satu pertarungan pistol, duel. Mangsa 2, Raja Ludwig dari Bavaria. Raja ini sangat gila pada Lola sampai sanggup buat keputusan politik yang bodoh. Akibatnya, rakyat memberontak. Raja Ludwig terpaksa turun takhta dan negara itu kucar-kacir. Kesimpulan, Lola bukan sengaja nak buat jahat. Tapi nasib malang dan perangai dia yang suka buat kecoh itu automatik menghancurkan setiap lelaki berkuasa yang mendampinginya. 3. Kenapa ada orang yang sentiasa sial? Teks ini menjelaskan bahawa nasib malang jarang berlaku secara kebetulan. Punca dalaman, orang yang selalu ditimpa masalah biasanya mempunyai karakter yang tidak stabil, suka cari pasal atau tidak belajar daripada kesilapan. Tarikan magnet, mereka menarik drama ke dalam hidup mereka. Kalau anda dekat dengan mereka, anda akan terkena serpihan drama tersebut walaupun anda tak buat salah apa-apa. 4. Strategi, pilih kawan ikut kualiti. Cara untuk berjaya bukan sahaja dengan menjaga diri sendiri, tapi dengan memilih siapa yang ada di sekeliling anda. Cari orang berjaya. Bergaullah dengan orang yang gembira, positif dan beruntung. Aura positif mereka akan menjangkiti anda juga. Gunakan osmosis positif. Kalau anda seorang yang kedekut, kawanlah dengan orang pemurah supaya anda terikut jadi pemurah. Kalau anda pemalu, kawanlah dengan orang yang pandai bergaul, social butterfly. Napoleon dan Talleyrand. Napoleon seorang yang kasar, tapi dia suka simpan Talleyrand, menterinya yang sangat sopan dan halus budi pekerti, di sisinya, supaya dia boleh menyerap sedikit budaya dan gaya hidup kelas atasan tersebut. 5. Peraturan emas, kenali yang beruntung dan yang malang. Kenali yang beruntung, supaya anda boleh tumpang tuah dan tenaga mereka. Kenali yang malang, bukan untuk benci, tapi untuk elak. Jangan cuba jadi penyelamat kepada orang yang memang jenis suka musnahkan diri sendiri. Anda takkan menang, malah anda yang akan tersungkur. 6. Amaran, otoriti. Ahli falsafah Baltasar Gracian berkata, kenalilah orang yang beruntung supaya anda boleh pilih mereka sebagai teman, dan kenalilah orang yang malang supaya anda boleh lari daripada mereka. Kemalangan itu biasanya berpunca daripada kebodohan diri sendiri. Dan tiada ubat yang lebih berkesan untuk penyakit itu selain daripada menjauhkan diri. Kesimpulan bab 10. Jangan bazirkan masa dan tenaga untuk selamatkan orang yang tidak mahu diselamatkan. Sebaliknya, kelilingi diri anda dengan orang-orang yang menaikkan semangat dan nasib anda. Hidup ini terlalu pendek untuk berjangkit dengan kesedihan orang lain.